Assalamualaikum. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Mok Teh. Kali ini Mok Teh nak kongsi dengan anda 4 menu pemanis mulut untuk berbuka puasa. Okey, iaitu kuih muih daripada Kelantan. Kalau kat negeri Kelantan memang terkenal dengan kuih muih yang Mok Teh sediakan ni. 4 menu kuih muih yang Mok Teh sediakan di dalam video ni. Kuih akok, kuih lopak tikam, kuih badak berendam, dan kuih putri mandi tu. Unik namanya kan? Okey, jom mula-mula kita mulakan dengan akok kedut dulu. Okey, jom. Inilah dia akok kedut. Akok ni, kalau ada kedut tu memang sedap lah. Kedut banyak tu lagi sedap. Okey, kat sini Mok Teh akan tunjuk dan cara macam mana Mok Teh hasilkan akok yang kedut ni. Kalau anda nak tahu, anda tonton video yang Mok Teh sediakan ni sampai habis. Okey, baru anda dapat ilmunya. Okey, jom melayan kuih akok Mok Teh ni ya. Jom kita intai bahan-bahannya. 200 gram gula Melaka ataupun gula merah pun boleh. 2 helai daun pandan, 100 ml air, sedikit garam, 1 sudu gula. Gula ni kalau nak kurangkan manis tak payah letak lah, sebab gula merah tu dah manis. 6 biji telur geriksi Mok Teh guna, 3 sudu tepung gandum dan 200 ml santan. Baik, inilah bahan-bahan yang Mok Teh gunakan untuk hasilkan akok. Okey, petua atau tips untuk hasilkan akok yang berkedut ialah telur. Telur tu jangan kurang ikut apa yang Mok Teh sarankan dalam video ni, baru menghasilkan akok yang berkedut. Okey, sediakan bahan-bahan tersebut. Kemudian, okey, tengok macam mana Mok Teh sediakan bahan-bahan untuk dimudahkan. Okey, masukkan gula merah ke dalam periuk. Ini kalau nak guna gula Melaka boleh. Asalnya gula Melaka pun boleh, gula merah pun boleh. Okey. Lepas tu masukkan 100 ml air. Ini tujuan untuk kita panaskan, untuk cairkan lah. Okey, masukkan 1 sudu gula. Okey, gula ni kalau tak nak letak pun tak apa, sebab gula merah sebenarnya dah manis. Gula merah ataupun gula Melaka itu sebenarnya dah manis. Kalau tak nak letak pun tak apa. Ikut selera lah. Okey, lepas tu sedikit garam. Masukkan sedikit garam. Okey. Okey, lepas tu ni kita boleh panaskan lah. Cairkan. Okey. Lepas tu 2 helai daun pandan. Okey, simple 2 helai daun pandan tu. Okey. Okey, masukkan dalam periuk tu. Okey, lepas tu kacang-kacang boleh letak atas dapur gas lah. Okey, bagi dia cair. Kena cairkan dia dulu tau, sebelum nak masuk ke dalam adunan untuk buat akok tu. Okey, letak atas dapur gas, tunggu dia mendidih, dah boleh sejukkan. Kemudian kita boleh buat bahan untuk akok. Okey, nampaknya dah mendidih. Dah boleh tutup lah apinya. Okey, tunggu dia sejuk seketika ya. Baru kita boleh campur dalam adunan yang seterusnya lah. Ni tapis dulu tau. Okey, sediakan bekas. Okey, mula-mula pecahkan telur sebiji demi sebiji lah. 6 biji telur tadi yang Mok Teh cakap tadi kan. Okey, pecahkan satu persatu.
Baik, okey. Dah 6 biji telur, Mak Teh masukkan ke dalam bekas tu. Okey, lepas tu kita akan okey. Ni santan Okey, santan kita kedian sebab apa? Kita akan apa? Mixer dulu telur tu. Okey. Biar mixer dulu telur tu. Okey, mixer seketika. Lepas tu baru boleh masukkan santan lah. Okey, ni kan kalau macam tak ada mixer boleh guna blend. Okey, blend pun memang bagus jugalah. Okey, lepas tu baru masukkan santan. Okey. Lepas tu mixer lagi lah. Kalau nak senang guna blend je. Lagi senang masuk campur semua dalam tu. Guna blend. Senang. Guna mixer pun boleh jugalah kalau yang ada mixer kan. Okey, lepas tu baru masukkan tepung. 3 sudu tepung tadi. Nak bagi tips juga ni. Tepung jangan terlalu banyak Okey, 3 sudu sahaja. Jangan lebih, nanti akok jadi keras dan tidak berkedut. Itu tips buat akok. Lepas tu boleh masukkan gula merah yang kita cairkan tadi. Tapis dulu Okey, tapis takut ada, kadang-kadang ada apa macam sampah-sampah kan. Okey, lepas tu mixer balik. Okey. Senang aja buat kuih akok ni, memang senang. Biasa kuih akok ni kan time-time waktu puasa kan, memanglah laku betul lah kalau dan kepada siapa yang nak buat nak buat meniaga, kalau tak tahu nak buat cara buat kuih akok kedut ni, boleh ikut apa yang Mak Teh sarankan dalam video ni. Boleh buat bisnes juga tau. Anda akan dapat ilmu jika masuk channel Mak Teh ni. Okey, lepas kita dah mixer dia tu, dia berbuih tu kan, tunggu buih dia tu tak ada, baru kita boleh masukkan dalam acuan lah. Okey, buih dia banyak tu, tunggu buih dia turun dulu. Dah sikit tu baru boleh masukkan dalam bekas acuan. Kalau orang dulu dia guna bakar dengan api tau. Lepas tu dengan sabut bawah, sabut atas. Tapi sekarang kita tak buat macam tu lagi lah kan. Kita guna ketuhar lah. Okey, Mak Teh masukkan dalam bekas ni je. Kalau dulu kalau dulu guna macam acuan akok tu kan, dia macam bujur sikit gitu kan. Tapi sekarang tak ada. Mak Teh guna acuan ni je, acuan yang bulat-bulat ni. Macam acuan cupcake ni. Okey. Masukkan minyak. Okey. Minyak tu nak kena banyak sikit tau, kalau tak dia melekat. Lumurkan minyak. Okey, ni adunan tadi, adunan akok tu dia buih dia tu dah kurang kan. Okey, masa ni dah macam gini lebih kurang tu dah boleh masuk dalam acuan. Nak cair macam ni tau, jangan pekat sangat. Nak cair macam dalam video yang Mak Teh tunjuk tu Okey, lepas tu masuklah dalam dalam lubang-lubang dia tu. Okey. Okey, maksudnya jangan terlalu penuh takut nanti dia akan kembang. Nanti dia akan kecut lah. Bila kita keluarkan, dia dah sejuk kan, dia akan kecut. Tapi kalau boleh okey, lebih kurang macam tu lah maksudnya. Kalau tak ada bekas ni, boleh guna bekas ni je. Okey. Sebab sekarang kan kita guna ketuhar kan. Bakar dalam ketuhar je. Tapi akok ni kalau lebih sedap, bakar atas sabut tu. Sabut kelapa tu, api dia bawah dengan atas. Itu cara orang dulu-dulu. Tapi kalau akok tu lagi sedap tau. Bakar cara macam tu lagi sedap. Cara tradisional macam tu. Tapi sebab kita tak ada, bolehlah bakar macam ketuhar gini pun boleh. Okey. Okey, ni dah siap, ready. Okey, panaskan oven. Dah boleh masukkan dah. Okey, tolak panas ni. Sebelum nak masukkan adunan tadi, kalau
lebih baik panaskan dulu acuan tu seketika. Lepas tu keluarkan masuk adunan tadi. Okey, ni Mak Ti ringkaskan, nampak tak? Nampak dia kembang macam mana? Nampak? Itulah dia buat jadikan akok kita tu berkedut banyak tau. Dia kembang. Nanti apabila kita angkat dia dah sejuk, dia akan kecut. Itulah jadinya akok kecut, akok kedut. Kalau orang Kelantan panggil akok kedut. Sini kecut lah kan. Okey. Nampak? Dia dah hampir kecut dah tu. Kan dia dah turun tu, dia akan jadi kecut dah. Okey, lepas tu kita masukkan lagi. Ada satu lagi adunan yang belum bakar lagi. Okey, masukkan. Okey, lupa nak cakap. Okey, bakar dia atas api 180 darjah Celsius, bergantung pada oven lah, selama 15 minit. Tak lama lah, sebab dia dalam acuan kecil-kecil kan, dia cepat masak. Okey, apabila dah masak tu, kita cucuk dengan lidi, dia tak melekat tu, dah masak dah. Nampak tak kedut dia tu? Memanglah banyak kedutnya. Sedap. Memang lemak-lemak manis tu memang sedap. Bau dia pun memang sedap lah. Okey, lepas tu kalau nak keluarkan dia tu cucuk dengan lidi tepi-tepi tu nanti dia akan senanglah nak keluarkan. Okey, nampak kita balikkan tu. Cucuk je, ataupun keluarkan dengan sudu pun boleh. Ambil sudu, keluarkan, ataupun cucuk gitu pun boleh. Kalau dah sejuk boleh lah. Okey, keluarkan. Dah tak dalam bekas. Lebih kurang macam ni. Dah jadi dah akok. Kadang-kadang teringin nak makan akok kan, boleh buat sendiri. Akok sekarang pun dah mahal kan. Itulah sebab dia banyak menggunakan telur. Itulah dia mahal sikit. Mahal tak apa, tapi yang penting sedap. Kalau beli apa-apa kuih, kalau rasanya sedap, mahal pun kita tak kisah, betul. Tapi kalau beli dengan rasa tak sedap, rasa hampir, betul tak? Itulah baik buat sendiri. Okey, puas hati belajar. Okey. Okey, nampak tak? Mak Ti potong tu memang sedap. Nampak dalam dia tu masak lah. Dan memang rasa lemak-lemak santan dan telur dia tu memang memukau betul lah rasa dia. Akok ni. Ini adalah salah satu kuih tradisional Kelantan. Akok kedut. Itulah. Rasanya semua orang boleh buat kan, sebab bahan dan cara masak dia pun senang sangat-sangat. Tak ada merumitkan pun sebenarnya. Okey, kuih akok kedut Mak Ti ni pun dah masak. Anda kat luar sana boleh cuba tahu resipi akok kedut ni by Mak Ti. Okey. Kalau anda rasa ianya bermanfaat, okey, anda boleh share sebanyak mungkin kat luar sana. Okey. Biar ramai yang dapat manfaat dari resipi akok kedut Mak Ti ni. Lepas tu hiaskanlah dia. Alaskan daun pandan, letaklah apa-apa hias kat atas tu, macam Mak Ti buat tu. Tengok dalam dia tu memang betul-betul sedap lah. Nampak pun memang, kita nampak dia pun memang dah lembut. Memang rasa macam lemak-lemak. Tengok pun dah sedap. Nampak dalam dia tu. Kalau makan letak kat mulut, memang sedap lah menikmati akok kedut ni. Petua dulu-dulu buat kuih lopak tikam memang terbaik rasanya. Sedap dok.
di antara salah satu menu kegemaran Mokti. Ingin berbagi resipi ini kepada anda semua, supaya anda semua boleh merasa kesedapan kuih lopat tikam ni. Nama pun dah unik kan. Inilah kuih tradisional yang namanya memang unik sangat. Lopat tikam. Kenapa panggil lopat tikam tu? Itulah wallahualam, Mokti pun tak tahu. Cuma Mokti tahu buat kuihnya saja. Okey, jom layan video Mokti ni sampai habis, dan anda boleh buat jika anda sukakan kuih lopat tikam ni. Okey, jom tanpa buang masa kita layan video Mokti ni. Okey, jom. Bahan-bahan warna hijau, 1 cawan air daun pandan, 1 cawan tepung beras, dan sedikit air kapur makan. Baik, bahan-bahan pulut merah, 1 cawan tepung pulut, sedikit pewarna sirap ros, sedikit garam, dan sedikit santan paras-paras tenggelam. Bahan-bahan yang warna putih, 3 cawan santan, 2 sudu tepung beras, sedikit garam. Bahan untuk manisan, sedikit air, 2 helai daun pandan, 1 ketul gula Melaka, dan sedikit gula merah jika suka. Okey, baik, bahan-bahan Mokti dah nyatakan tadi. Okey, kita sediakan bahan-bahannya. Okey, jom cara buat. Mula-mula Mokti buat bahan yang warna hijau tu menggunakan daun pandan lah. Aroma daun pandan tu memang sedap lah. Okey, mula-mula biasalah, macam biasa gunting daun pandan, 2 helai daun pandan tu masuk dalam pengisar, masukkan sedikit air, lepas tu kita kisar lah. Okey, dah ringkaskan, dah dikisar. Okey, tapis airnya sebab kita cuma nak ambil air dia sahaja. Okey, Mokti kat sini Mokti tunjuk detail ya. Biar siapa yang baru nak belajar tu biar faham macam mana cara buatnya. Okey, baik. Okey, 1 cawan ni kita akan campurkan dalam kuali yang kita nak masak tu lah. Okey, dan campur dengan 1 cawan tepung beras. 1 cawan air daun pandan dan 1 cawan tepung beras. Terus campur dalam kuali yang kita nak masak tu. Okey, lepas tu masukkan sedikit air kapur makan. Okey, lebih kurang 1 sudu macam tu lah. Okey, lepas tu kacau-kacau sebatikan tepung beras dengan air daun pandan. Okey, kat sini kalau macam nak warna dia tu nampak macam terang sikit, boleh campur dengan sedikit pewarna hijau lah kalau suka ya, kalau nak nampak terang sikit. Okey, tapi dengan air daun pandan pun dah boleh lah, warna dia pun okey lah kan. Nak kata pudar tak pudar juga. Okey, lepas tu kacau sehingga pekat, likat lah. Okey, ini nak kena api yang perlahan tau jangan api terlalu kuat. Okey, kacau dia selalu sehingga dia likat dan pekat macam ni lah. Okey, lepas tu ni dah boleh masukkan dalam bekas lah. Okey, nak lebih kurang macam ni tau. Lepas tu panas-panas gitu tu terus masuk dalam bekas. Okey, dia memang macam ni lah. Dia macam pejal-pejal macam tu. Tapi memang sedap lah. Okey, mesti keruk-keruk masuk dalam tu. Dia rumit sikit ni sebab dia memang pejal-pejal dia macam gitu kan. Okey, lepas tu tekan-tekan sikit biar terbentuk dalam bekas tu. Lebih kurang macam tu lah.
Okey, dah siap bahan pewarna hijau ni. Okey, yang warna hijau ni dah siap. Okey, ketepikan sejukkan dia. Okey, kita buat pula bahan untuk pulut. Okey. Pulut merah ni. Okey, sediakan bekas dan masukkan 1 cawan tepung pulut. Okey, 1 cawan je tepung pulut. Okey. Lepas tu rendam, basuh dan rendam lah tepung pulut tu ya. Okey. Basuh beras dulu ya. Tepung pulut ni basuh dengan 3 kali basuhan lah, macam biasalah, macam kita basuh beras, gitulah lebih kurang. Okey, 3 kali basuhan. Okey, lepas tu rendamkan sedikit dengan air selama setengah jam ataupun 1 jam lah, lebih kurang gitu. Okey, lepas tu air yang terakhir tu kita rendam dengan sedikit sirap ros ataupun berwarna merah pun boleh. Sirap ros pun boleh. Sirap ros ni lagi mewangikan beras pulut tu lah, kan. Okey, warna merah pun boleh lah. Okey, janji dia warna merah. Okey, lepas tu kacau-kacau. Lepas tu diamkan selama setengah jam ataupun 1 jam, biar merah dia tu melekat pada tepung pulut tu. Dan senang masa kita nak kukus tu, dia tak adalah lama sangat nak kukus. Itu je sebenarnya tujuan kita rendam dulu beras pulut tu. Tujuan kukus tidaklah terlalu lama. Itu adalah satu tips tau. Itulah banyak tips sebenarnya duduk dapur ni kalau kita tahu. Okey, lepas tu dah rendam selama setengah jam tu. Okey, ataupun 1 jam boleh keluarkan airnya. Okey, lepas keluarkan airnya, nampak dah warna merah kan beras pulut tadi. Lepas tu masukkan sedikit garam. Okey, lepas tu masuklah sedikit santan, lebih kurang dalam 1 cawan gitulah, ataupun lebih sikit pun gitulah, lebih kurang ya. Kurang gitu sebab biar paras-paras tenggelam je pulut tu. Jadi pulut tu tak adalah lembik sangat. Maknanya kita masak sehingga dia masak lah. Okey, lebih kurang macam tu je lah. Okey. Okey, baik, ringkaskan. Dah panaskan. Okey, nampaknya pulut kita pun dah masak. Lebih kurang macam ni lah, dah masak. Tapi sebelum nak masak tu kena kacau-kacau juga ya, biar dia sebati masak dia tu, rata lah. Okey, lepas tu kita buat pula untuk yang warna putih tu. Ni orang panggil apa, kepala santan. Itulah. Itu Mak Teh cakap warna-warna je. Okey. Jadi kita tahu yang warna putih, warna hijau, yang warna merah. Okey, kepala santan ni nak kena 3 cawan santan. 3 cawan santan pekat lah. Seelok-eloknya. Ini yang melemakkan lagi kuih lompat tikam tu. Lepas tu masukkan sedikit garam. Jangan lupa pula ya. Okey, lepas tu 2 sudu tepung beras. Adunan yang warna putih ni ya, kepala santan ni dia nak kena adunan yang lembik-lembik, pejal macam tu. Itu baru sedap rasa dia tu, lemak, aroma lemak dia tu memang rasa lah. Lagi-lagi buat dengan kelapa yang fresh. Kelapa biji tu, bukan kelapa yang dalam kotak tu. Sebenarnya berbeza tau kalau kita buat kelapa kotak dengan kelapa yang fresh. Ini Mak Teh buat dengan kelapa yang fresh, tapi memang dia memang fresh dan sedap betul, lemak-lemak santan dia tu. Okey, lepas tu kacau dengan api yang perlahan. Okey, ni kacau-kacau selalu juga macam yang kita buat yang warna hijau tadi. Jadi kalau kacau selalu tu adunan dia tu cantik lah. Apabila dah mendidih tu nanti dia cantik lah, pekat likat tu cantik. Tapi kepala santan ni dia macam lembik-lembik sikit lah. Memang sedap. Okey, nampak dah mendidih dah masak ni. Okey, time ni kita boleh tutup lah. Okey, adunan yang putih ni memang lembik-lembik sikit tau. Dia tak sama dengan yang warna hijau tadi. Yang hijau tu dia pejal sikit, pejal-pejal sikit lah. Macam tu. Okey, lepas tu dah mendidih tu, masukkan dalam bekas lah. Okey, yang hijau dah siap.
Yang putih pun dah siap. Pulut merah kita pun dah siap. Okey, lepas tu buat air manisan pula. Okey, air manisan ni. Okey, kita hanya menggunakan sedikit air. Lepas tu gula Melaka, 2 helai daun pandan, dan kalau nak lebih manis sikit, kalau suka boleh letak gula merah. Mak Teh tak letak gula putih. Cukup dengan gula Melaka dan gula merah pun dah sedap. Okey, kalau tak ada gula merah, gula Melaka saja pun dah sedap. Okey, lepas tu buatlah sampai mendidih. Okey, lepas tu boleh sejukkan lah. Inilah hasilnya. Ini yang warna hijau. Ini gula merah tadi tu, gula air manisan tu. Ini pulut merah, dan yang putih tu kepala santan tu. Memang sedap. Inilah hasil yang dah siap Mak Teh buat kuih lopat tikam. Kenapa dipanggil kuih lopat tikam pun Mak Teh tak tahu dah. Tapi yang penting makan sedap. Itulah. Nampak tak pejal macam mana? Lembik-lembik pejal macam tu. Nampak? Inilah kepala santan. Memang sedap, lemak-lemak santan dia tu memang rasa. Dan yang sebelah tu yang warna hijau tu Mak Teh dah potong. Dan sedikit yang warna pulut warna merah tu. Campurkan sekali. Inilah dia kuih lopat tikam. Macam ni rupanya tau. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna putih. Lepas tu tuangkan sedikit manisan air gula Melaka dan gula merah tadi. Memang sedap. Cara makan dia kena gaul-gaul semua tau. Lepas tu makan. Nak kena makan tu, nak kena ambil yang putih dia, yang hijau dia, yang merah tu. Dan disaluti dengan, cicah dengan tu gula, air gula tu. Manisan tu memang sedap. Rasa lemak dia. Memang sedap lah. Anda kena cuba kalau anda nak tahu sedap ke tidak sedap. Nampak tak? Ambil sedikit yang hijau tu, yang putih tu. Nampak? Disaluti dengan manisan tu. Lepas tu ambil sedikit pulut yang warna merah tu. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan. Memang sedap sangat. Kuih Puteri Mandi. Jom. Inilah dia kuih Puteri Mandi, ataupun dalam bahasa Kelantan Teri Mandi. Okey. Kuih ni memang sedap. Anda kat luar sana kalau ingin mencuba kuih ni, silakan ikut resipi Mak Teh yang Mak Teh sediakan ni. Baik, untuk mula-mula Mak Teh sediakan dulu bahan-bahan untuk kelapanya. Okey, bahan kelapa ni untuk salutan pada kuih Puteri Mandi tu. Okey, ni bukan inti yang kita letak dekat tengah, tapi untuk disalutkan ke atas kuih Puteri Mandi tu. Sediakan setengah biji kelapa parut, 1 ketul gula Melaka. Seloknya dihancurkan dulu ya. 1 cawan gula merah, 2 simpulan daun pandan, sedikit air, 1 sudu besar gula dan sedikit garam ya. Okey, baik, inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, baik, seperti kelapa, Mak Teh cuma guna separuh saja. Okey, sebiji kelapa tu Mak Teh guna separuh saja, kelapa parut. Seeloknya kelapa ni kita ambil bahagian putih dia saja. Yang bahagian bawah kelapa tu tak payah ambil lah. Yang hitam, yang warna hitam kan, tu tak payah. Okey. Lepas tu gula merah, gula perang ni kan. Okey. Lepas tu 1 ketul gula Melaka dan 2 simpulan daun pandan. Okey, untuk gula Melaka dia berketul kan. Okey, jadi kita perlu ketuk dia terlebih dahulu. Untuk apabila kalau kita masak tu dia cepat masak lah, cepat cair. Maksud bukti macam tu lah. Okey, ni tengok nampak dia masih berketulan kan. Ketulan yang besar, Mak Teh dah ketuk dia dululah. Baru masuk dalam kuali untuk dimasak. Lebih kurang macam ni lah. Okey. Apabila masak nanti dia cepat cair lah. Okey.
Okey, dah sediakan bahan-bahan tu. Okey, sebelum tu masukkan dulu sedikit air. Okey. Sedikit saja. Okey, lepas tu dah boleh hidupkan api. Okey. Lepas tu dah mendidih. Okey, kita slowkan api tu, renekkan sekejap supaya gula Melaka tu dia cepat cair lah. Kita tekan-tekan sikit. Nanti dia cepatlah cair tu. Okey. Lepas tu masukkan sedikit garam. Sedikit gula, 1 sudu besar gula. Gula ni kalau nak masuk silakan, kalau tak nak masuk pun tak apa. Okey, kesesuaian lah. Kalau rasa nak macam nak makan lebih manis, masuklah sedikit. Okey, lepas tu okey, dah didih semua tadi tu, boleh masukkan kelapa parut, kelapa putih yang warna putih ni. Okey, putih saja ya, yang warna putih saja kita ambil. Okey, ni setengah setengah biji kelapa lah, kelapa parut. Okey. Baik, masukkan dalam kuali tu. Okey, lepas dah kita masuk tu, boleh kacau-kacau macam biasalah. Okey, biar sebati dan tercampur lah warna warna gula Melaka tadi tu dengan kelapa. Okey, kacau-kacau sebatikan dia. Macam tu lah lebih kurang. Senang je buat inti kelapa ni. Tapi kalau kita buat inti kelapa ni siap-siap, jadi kalau kita nak buat kuih apa-apa, senang, cepat lah kan. Okey. Cuma inti kelapa ni kita simpan dalam peti ais. Time nak buat kuih tu, kita ambil lah. Jadi senang. Senang menyenangkan kerja di dapur mak-mak kita ni. Termasuk kita lah mak-mak kan. Itulah Okey. Ini cara Mak Tih selalu buat macam ni lah. Jadi senang. Okey, lepas tu renekkan dengan api yang perlahan sehingga kering. Betul-betul kering lah. Okey, maknanya kering tak sangat lah, macam basah-basah, lembab-lembab sikit gitulah, lebih kurang. Baik, inti kelapa dah siap. Okey, kita fokus pada buat putri mandi kita ni. Okey, kita perlukan daun pandan tau. Okey, jom kita intai dan semak bahan-bahannya. Sediakan sedikit air daun pandan, sedikit berwarna hijau, sedikit berwarna merah, dan 2 senduk tepung pulut. Baik, mula-mula kita akan potong daun pandan tu. 3 lah daun pandan tadi. Okey, basuh dah potong. Okey, ni nanti kita akan kisar untuk hasilkan air daun pandan tu. Sebab kita guna air daun pandan kan. Okey, lepas tu macam biasalah dikisar. Okey. Okey, lepas dikisar tu Mak Tih akan masukkan sedikit air lah. Air tu paras-paras tenggelam air daun pandan tu lah. Okey. Macam sikit lagi. Okey, Mak Tih akan masukkan sedikit lagi biar dia paras-paras air daun pandan. Lebih kurang macam ni lah ya. Okey. Okey, dah dikisar. Okey, lepas tu tapis. Okey, ini untuk hasilkan air daun pandan. Sebenarnya masukkan air daun pandan ni untuk aroma rasa pandan tu kan wangi dan sedap kan. Kita nak ambil aroma dia. Sebenarnya kalau tak ada daun pandan boleh je letak pewarna macam biasa. Tapi kalau tak suka pewarna, letak je lah air daun pandan. Sesuai selera lah. Okey, tapiskan, tuskan dan perah air daun pandan yang perah air daun pandan tadi yang telah dikisar tadi. Allah tersaso cakap ni. Inilah hasilnya. Okey. Airnya ni kita akan guna sedikit lah. Okey. Okey, untuk nampak warna dia tu macam pekat sikit, tambahkan sedikit pewarna hijau. Tapi kalau tak nak tambah pun tak apa. Okey. Tambah ni dia nampak pekat sikit lah colournya. Okey, macam gitulah. Okey. Air daun pandan ni kalau macam kita guna lebih, kita boleh simpan dalam peti ais. Nanti kalau buat kuih lagi kita boleh guna. Okey. Okey, sediakan bekas lah. Okey, Mak Tih masukkan 2 senduk tepung pulut. Tepung beras pula. Tepung pulut ya. Okey, 2 senduk tepung pulut. Okey, kuih putri mandi dia seakan kuih undi-undi, lebih kurang macam tu lah. Okey, lepas tu masukkan masukkan sedikit air daun pandan. Masuk sedikit demi sedikit ya, jangan terus masuk semua. Takut nanti adunan tu cair. Kalau cair dah tak boleh adjust. Kan?
Tapi kalau lembik keras tu kita boleh tambahkan air lagi lah. Tapi kalau macam cair sangat boleh campurkan tepung lah kan. Okey. Okey, nampak. Mak Teh baru campur lagi. Okey, uli-uli sebati. Nampak ni okey, Mak Teh dah uli menjadi dough. Nak dough dia lebih kurang macam ni ya. Okey. Nampak tak? Lebih kurang macam ni. Okey, ni dah cantik lah doughnya. Lepas tu Mak Teh akan bagikan douugh ni 2 sebab Mak Teh nak warnakan warna merah. Okey, tapi kalau tak nak warna merah pun tak apa. Ini pun dah sedap. Tapi nampak menarik tu nak kena ada warna-warni. Betul tak? Kan? Nampak macam meriah sikit. Macam menarik sikit lah kan? Ada warna-warni. Okey, seeloknya kalau nak warna merah tadi tu buat adunan lain pun boleh, tapi Mak Teh terus buat adunan dalam warna yang Mak Teh letak daun pandan tadi. Sebab Mak Teh nak rasa dia tu macam ada juga rasa pandan-pandan sikit. Okey, kalau tak nak kalau tak nak tak apa, boleh buat adunan terus warna merah, tak payah campur air daun pandan. Tapi Mak Teh campur juga, Mak Teh cuma letak pewarna je atas dough yang warna hijau tadi. Okey, nampak jugalah kemerahan dia tu. Okey, sebab Mak Teh nak rasa air daun pandan dia tu. Okey. Okey, lepas tu dough dah siap tadi. Sementara kita gentil dia, kita panaskan api lah. Okey, panaskan api pula. Panaskan periuk. Okey, periuk yang berisi air. Okey, ini dough merah dan dough hijau. Okey. Kat sini Mak Teh akan tunjuk dan macam mana Mak Teh gentil dough ni. Okey, mula-mula ambil sedikit macam itulah lebih kurang kat tangan tu. Okey, gentil. Ni Mak Teh tunjuk contoh dulu. Lebih kurang macam ni. Lepas tu kita akan tekan dia kat tengah. Macam tu tau. Okey. Ini contoh ya. Okey. Tapi seeloknya dalam bekas tu kita nak kena letak tepung pulut tu. Taburkan sedikit dalam pinggan tu, dalam bekas tu. Okey, dalam pinggan ni taburkan sedikit tepung pulut. Supaya ini tujuan supaya okey, dough yang kita gentil tadi tak melekat, dan letakkan sedikit pada tapak tangan tepung pulut tadi tu. Jadi masa kita nak gentil nanti dia tak adalah melekat, sebab tepung pulut ni dia melekat. Okey, gentil macam ni. Okey, bulat-bulatkan ni, apa pula lekat ni. Okey, okey, nampak macam ni lah. Okey, buat je dulu bulat-bulat, jangan tekan lagi. Okey, buat dulu semua bulat-bulat, nanti senang. Nanti apabila kita nak rebus dia, masukkan dalam air yang mendidih tu, baru kita tekan satu persatu. Okey, pastikan tepung tu sapu sikit dekat tangan tepung pulut tu, supaya masa kita gentil tu senang, dia tak melekat. Okey, lebih kurang macam ni, buat kecil-kecil. Sehingga habislah. Ini Mak Teh tunjuk je tu contoh. Lepas tu okay, campurlah yang warna merah pula. Okey. Jadi nampak merah hijau tu nampak menarik. Kalau nak buat warna hijau saja pun boleh, nak buat warna merah saja pun boleh. Sesuai selera kita lah. Tapi kalau campur tu dia nampak macam warna-warni lah. Nampak menarik sikit lah. Okey. Kuih ni biasa famous lah dekat negeri Kelantan. Okey. Kalau time puasa, kalau pergi dekat negeri Kelantan tu, memang kuih dia memang meriah. Memang kuih-kuih Kelantan ni banyak lah. Tapi dekat mana-mana pun sekarang kuih-kuih Kelantan ni pun ada dekat mana-mana. Okey. Okey. Lebih kurang macam ni. Okey, yang merah 4 biji, yang hijau tu okey 4 biji. Lebih kurang macam tu ya. Okey, ni Mak Teh dah gentil semualah, Mak Teh ringkaskan ya. Kalau nak tunjuk semua berjam-jam Mak Teh ni kan. Itulah. Okey. Okey. Ni nampak ni yang dah Mak Teh gentil ni. Okey, warna merah hijau tu. Okey, dan ni air yang Mak Teh panaskan tadi pun dah mendidih. Okey. Okey, masa ni kita boleh masukkan dia. Okey, masa masuk masa ni lah kita tekan dia. Tekan. Okey. Okey, terus masuk dalam periuk air yang mendidih tu. Macam tu. Satu persatu ya. Campurlah yang warna hijau.
Okey, senang bukan? Alright. Kita kasih dia masuk dalam air panas tu. Nanti kalau nak tahu dia dah masak, okey, dia akan timbul ke atas permukaan air tu. Okey, ni masa ni dia belum masak, dia akan tenggelam dululah. Nanti dah masak, dia akan timbul. Masa tu kita baru boleh angkat. Okey, ni bekas untuk Moti letak. Nampak? Dia dah berenang-renang dah dalam air tu, ke atas tu, permukaan atas air tu. Masa ni kita boleh angkat dia lah. Kacau-kacau sekejap dah boleh angkat. Nampak? Cantik kan warna-warni dia tu? Inilah hasilnya. Okey. Okey, Moti angkat Okey, tuskan air dia dulu. Okey, masukkan. Buat sehingga habis lah. Angkat sehingga habis. Sebab ni semua dia dah terapung kat atas. Maknanya semua dah boleh angkat. Okey, masa ni Mak dah tutupkan api. Senang nak ambil sebab dia dah masak tu. Dia dah terangkat. Okey, buat sehingga habis. Okey, inilah hasilnya. Mak tuskan lagi sebab air masih ada. Okey, lepas air dah betul-betul dah tak menitis lagi bawah tu, baru Mak masukkan dalam bekas balik. Inilah hasilnya. Tadi lepas tu kelapa yang kita dah buat tadi tu, okey, inti kelapa, bukan kelapa inti pula. Maknanya kelapa ni boleh gunakan untuk inti ataupun untuk salut. Itulah. Maknanya kelapa tadi kita guna untuk kita kacau masukkan atas puteri mandi kita ni, kacau lah. Inilah namanya puteri mandi. Kacau-kacau dah jadi puteri mandi. Bukan puteri Amy Mastura ya, bukan puteri yang cantik-cantik ya. Kan? Itulah, iaitu puteri mandi, sejenis kuih. Okey. Kacau-kacau supaya kelapa tu tersalut pada puteri mandi kita ni. Teri mandi. Sedap tau kuih ni tau. Kalau anda tak cuba, anda tak tahu tau. Kena cuba dulu tau. Okey, lepas tu sediakan pinggan. Okey, boleh masukkan sedikit demi sedikit. Okey. Inilah hasil bertukar lumus kat dapur. Buat puteri mandi. Inilah dinamakan puteri mandi. Alhamdulillah. Inilah hasilnya. Okey. Anda kat luar sana kena cuba tau. Kalau anda nak rasa macam mana rasa kuih puteri mandi ni. Nama kuih pun dah unik kan. Dah cantik namanya. Cuba buat dan rasa. Pasti rasanya pun sedap dan memang menarik lah. Kuih badak berendam. Kuih tau bukan badak tau. Okey, dan tips sedap buat kuih badak berendam ni. Jom. Hai semua. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mak Teh. Okey, kali ni Mak Teh nak kongsi resipi badak berendam. Kan bukan badak betul tau berendam tu. Ialah sejenis kuih. Okey. Sediakan bahan-bahan inti, 2 sudu gula merah, 1 keping gula Melaka, 1 helai daun pandan, sedikit air, sedikit garam, 1 sudu tepung jagung. Dan sedikit kelapa parut. Okey, baik. Bahan dough warna hijau. 1 cawan tepung pulut. Sedikit garam. Sedikit air daun pandan. Sedikit pewarna hijau.
Okey, baik. Bahan-bahan untuk santan. Santan yang putih tu, kepala santan orang panggil kan. Okey, 1 cawan santan, 1 sudu tepung beras dan sedikit garam. Baik, kita mula dulu buat inti dia dulu. Pertama-tama kita mula buat inti dia dahulu. Okey, kena ada macam bahan-bahan yang Mak Teh nyatakan tadi lah, ya. Seperti apa, kelapa parut. Kalau boleh warna putih kelapa parut tu lah. Okey, daun pandan, gula merah, gula Melaka. Kalau nak campur gula apa, gula Melaka saja pun boleh, dan campur gula merah saja pun boleh. Terpulang, tapi Mak Teh campur dua-dua lah. Okey. Biar warna dia tu macam pekat, cantik lah. Okey. Okey, kita fokus pada buat inti dia dulu. Okey, mula-mula masukkan ke dalam kuali lah bahan-bahan yang Mak Teh nyatakan tadi lah. Okey, seperti gula merah, gula Melaka, daun pandan. Lepas tu masukkan sedikit air. Campurkan dengan sedikit air. Okey, panaskan di atas api yang perlahan. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam. Kacau-kacau, okey. Biar semua tercampur dan gula tu hancurlah. Okey. Okey, gula merah tu macam bukan, gula Melaka, ya. Kalau gula Melaka tu kalau nak cepat dia hancur, ketuk-ketuk sikitlah. Kan? Okey. Okey, lepas dah mendidih macam tu, okey, boleh masukkan kelapa parut. Okey, kelapa parut ni kalau boleh biar yang warna putih saja, baru cantik. Itulah. Tapi kalau tak ada, tak apalah. Kelapa yang ada hitam-hitam sikit pun boleh. Tapi yang bagusnya kelapa parut yang ambil yang warna putih saja. Okey, lepas tu kacau-kacau, ya. Sehingga dia kering. Masa ni dah boleh taruh satu sudu tepung jagung campur. Okey, tips juga tepung jagung tu untuk memekatkan dan memejalkan inti kelapa ni. Supaya dia pecah cantik lah. Okay, kalau tak campur pun tak apa, boleh sebenarnya. Tapi kalau campur tu dia lain sikit lah. Lain lah perbezaannya. Okay, kita dapat lihat perbezaannya. Itulah. Okey, nampaknya dia dah sebati semua. Nampak? Okey, dia dah kering. Okey, ni boleh masukkan dalam bekas lah. Lepas tu sejukkan. Okey, Mak Teh masukkan dalam bekas, sejukkan. Mak Teh buat ni tak banyak lah. Untuk setakat untuk berbuka, boleh lah. Okey, lepas tu kita fokus pula pada dough warna hijau tu. Pulut dia tu. Okey. Mesti nak kena ada air daun pandan lah. Okey, Mak Teh guna 2 helai daun pandan. Okey, lepas tu macam biasalah, potong daun pandan tu. Okey, di sini Mak Teh tunjuk secara detail. Memang panjang sikit lah video dia. Tapi tak apa, kalau anda nak ilmunya, anda tonton sampai habis tau. Baru detail, baru padat. Betul tak? Okey, baru faham. Okey. Okey, lepas tu masukkan air lah. Paras-paras daun pandan tu. Okey, lepas tu boleh blend. Okey, lepas blend tu kita dari kisar halus tu boleh tapis lah kita, sebab kita nak ambil air dia sahaja. Okey. Okey, kalau airnya lebih tak apa, boleh simpan. Nanti boleh kalau nak buat kuih lagi kan, boleh ambil, tak payah dah nak blend-blend lagi kan. Mak Teh buat selalu macam gitulah. Lebihan air daun pandan tu simpan dalam peti ais. Nanti nak buat kuih apa-apa boleh guna lagi, tak payah nak blend lagi. Okey, dah tapis, lepas tu perah lah. Okey, aroma daun pandan ni sebenarnya memang sedap kan. Dan khasiat air daun pandan ni pun memang banyak khasiat dia lah. Kalau kita Google tu kita tahulah khasiat daun pandan, air daun pandan ni. Bau aroma daun pandan dia tu memang menyegarkan lah kan. Okey, perah sampai habis lah. Kuih badak berendam ni memang sedap tau. Itulah, motif pun memang menggemarinya jugalah. Sebenarnya kuih-kuih daripada Kelantan ni memang banyak sangat. Pelbagai jenis kuih-kuih yang memang sedap-sedap tau. Itulah. Okey, lepas tu ambil sedikit air daun pandan tu. Okey. Okey, kita mulalah untuk buat dough. Okey, masukkan 1 cawan tepung pulut. Okey, tepung pulut, ya.
Baik, masukkan ke dalam bekas tu lah. Okey. Satu cawan. Mak buat satu cawan je, tak banyak lah. Boleh lah untuk sekali makan kan. Banyak-banyak nanti tak habis pula. Biasalah bulan puasa ni kan, campur tu sikit, kuih ni sikit, kuih tu sikit, dah banyak. Jadi kalau kita buat sikit tak membazir lah kan. Elakkan membazir di bulan Ramadan. Okey. Itulah. Okey, masukkan dalam bekas tu. Lepas tu kita akan campurkan dengan sedikit garam. Okey, lepas tu air daun pandan tadi. Okey, masuk sikit-sikit ya air daun pandan ya. Takut lembik, susah pula. Okey, kacau-kacau. Tu Mak Tis kata sedikit. Kita kena pandai ya. Masukkan sedikit demi sedikit. Okey. Kacau-kacau. Ini dough untuk pulut ni lebih kurang macam nak buat kuih undi-undi. Lebih kurang macam tu lah ya. Okey, lepas tu kacau-kacau lah. Gaul-gaul sebati. Okey, ni nak kena gaul dia ni nak kena pandai lah. Nak kena agak-agak. Tu Mak Tis kata masuk air daun pandan tu jangan banyak sedikit demi sedikit. Nak kena dough dia tu jangan terlalu cair, jangan terlalu sikit lah airnya masuk tu. Nak kena pandai-pandai lebih kurang gitu. Lembik lebih kurang macam tu lah. Okey, lepas tu kalau nak macam memekatkan sikit warna dia tu, boleh masukkan sedikit pewarna. Mak Tis masukkan sedikit pewarna juga sebenarnya. Okey. Dan sepatutnya dah masukkan air pewarna dia tu dalam air daun pandan tadi. Mak Tis lupa. Lepas dah buat dough tu baru nampak pudar kan. Itulah color dia pudar. Okey, tambah sedikit pewarna untuk pekatkan warna dia cantik lah. Okey. Sepatutnya masuk dalam air daun pandan tadi. Okey, dah jadi dough dia. Okey, terbentuk macam ni lah nak. Lebih kurang doughnya macam ni. Bentuk bagus lah. Okey. Itu memang dah cantik lah untuk dough. Okey. Okey, baik. Mula-mula kita ambil lah sedikit doughnya. Lepas tu kita gentil-gentil lah, bulat-bulatkan. Okey, lepas tu kita lubangkan kat tengah tu. Macam buat kuih undi-undi. Kurang gitulah. Lepas tu masukkan inti dia. Inti kelapa tadi yang kita dah buat tu. Masukkan. Kalau boleh gentil-gentilkan dulu intinya tu senang. Tak apa, masuk gitu pun boleh. Lebih kurang macam tu ya. Lepas tu tutuplah biar intinya tu tertutup. Senang je lah kan. Tapi itulah kadang-kadang kita nak tunjukkan sesuatu tu memakan masa juga kan. Satu persatu biar anda semua faham. Okey, secara detail Mak Tis tunjuk kat sini tau. Mak Tis kalau buat video, Mak Tis nak semua orang faham. Tu Mak Tis buat lama sikit. Sebab apa? Boleh belajar dan biar dapat. Jangan tengok video kadang-kadang tak tahu, tak faham, tak boleh nak buat kan. Okey, kalau boleh video yang kita buat ni biar orang faham. Macam itulah niat Mak Tis. Okey, lepas tu ulanglah sehingga habis. Okey, masukkan inti macam biasa. Okey, lepas tu tutup intinya. Macam biasalah buat sehingga habis. Okey. Okey, kuih badak berendam ni. Okey, unik sekali nama dia kan. Badak berendam. Macam-macam kan. Itulah. Dengar pun badak berendam tu tak. Itulah kan. Itulah. Okey, kuih badak berendam ni kita boleh buat dia warna-warni lah. Merah, kuning, hijau. Tapi Mak Tis buat satu warna saja. Okey. Baik. Okey. Buat sehingga habis ya. Okey, ulang tayang supaya anda faham ya. Okey, macam biasalah. Lepas tu tutup sehingga intinya tertutup tu. Okey. Kuih badak berendam ni memang sedap sangat lah. Campur pula dengan kepala santan tu memang sedap. Okey, ni dah siap keringkaskan. Lepas tu panaskan air. Apabila air tu dah mendidih, boleh masukkan kuih yang kita dah gentil tadi tu.
Okey, kuih badak berendam. Berendam dalam air panas dulu sebelum berendam dalam kepala santan. Betul tak? Okey. Okey, masukkan satu persatu kuih badak berendam kita ni. Okey. Biarkan di atas air yang mendidih dan tunggu sehingga kuih tu naik, terapung ke atas. Lepas tu biarkan sekejap. Lepas tu boleh angkat. Okey, biarkan dulu biar dalam dia tu masak. Betul-betul masak dalamnya, sebab kalau kita buat kuih yang tebal, dia kena kita biarkan sekejap dalam air yang mendidih tu. Jangan terus angkat lah. Lepas dah biarkan sekejap baru boleh angkat. Ini tips supaya isi dalam dia tu masak. Kadang-kadang memang dia ada naik dah terapung, tapi apabila kita belah isi dalam tu memang ada lagi yang tak masak. Jadi apabila dia dah terapung tu biarkan sekejap. Jangan terus angkat lah. Biar dia betul-betul dalamnya masak. Tapi ni memang betul-betul dah masak sebab Mak Teh dah biarkan sekejap. Selepas dia terapung tu Mak Teh biarkan sekejap. Okey, nampak? Cantik kan? Tengok pun dah menyelerakan kan? Itulah. Buat kuih ni kalau menjadi seronok tak? Seronok kan? Itulah. Kepada yang minat masak kan. Okey, dah siap yang warna hijau tu. Okey, kita fokus pula pada untuk buat santan. Kepala santan orang panggil Okey, masukkan santan, 1 cawan santan dan sedikit tepung jagung. Tepung beras. Tepung jagung pula. Okey, masukkan 1 sudu tepung beras. Lepas tu sedikit garam lah. Okey. Ni kena selalu kacau-kacau kalau tak dia berketul. Itulah. Okey, kacau-kacau nanti dia tak berketul lah. Okey, lepas tu adunan dia dah sebati. Okey, dah tercampur sebati semua tu. Dah larut, cantiklah jadinya. Okey. Macam ni lah lebih kurang. Nanti tunggu dia mendidih sekejap, dah boleh angkat. Nampak? Memang aroma kelapa yang fresh Mak Teh guna ni memang sedap baunya, segar rasa. Okey, lepas tu apa lagi? Sejukkan sekejap. Okey, boleh curahkan di atas kuih badak berendam kita. Kenapa dipanggil badak berendam? Mungkin agaknya dia berendam dengan kuah yang putih tu kan. Itulah kepala santan yang putih tu. Mungkinlah kan. Itulah. Inilah dipanggil kuih badak berendam. Tak kisahlah. Yang penting sedap makan. Dimakannya sedap. Memang sedap. Mak Teh lepas buat ni, sebab Mak Teh buat malam. Jadi, boleh rasalah kan. Memang sedap. Ni 7 biji ni. 2, 4, 7 biji ni. Memang habis Mak Teh makan. Itulah. Sedap. Kuih badak berendam ni memang amat-amat sesuai untuk buat menu berbuka puasa. Sebenarnya banyak kuih-kuih yang menarik dan sedap dekat Malaysia ni kan. Itulah, kalau nak tahu caranya, nak kena belajar lah. Okey, nampak ni Mak Teh potong dalamnya memang sedap tau. Apabila kita gigit dia kan, dengan rasa manis inti dia tu kan. Lepas tu disalut pula dengan santan kelapa. Memang terbaik rasa dia, memang sedap sangat tau. Anda kena cuba, insya-Allah anda boleh rasa rasanya. Kalau tak cuba buat, tak tahu kan. Itulah, memang sedap kuih-kuih yang kalau kita buat tu dengan ikhlas kan, lagi rasa lebih sedap. Itulah. Lepas tu hiaslah. Okey, ambil daun pandan sikit, letak kat kuih tu. Nampak cantik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap juga akhirnya Mak Teh buat kuih badak berendam. Itulah nama saja ya, badak berendam, tapi sebenarnya sejenis kuih yang sedap dimakan dalam mak-mak manis rasanya. Inilah sedikit perkongsian Mak Teh untuk kali ini. Okey, kalau yang belum subscribe channel Mak Teh tu, je pun subscribe dan tekan tombol loceng tu untuk dapatkan notification daripada resipi-resipi Mak Teh seterusnya. InsyaAllah kalau anda dah tekan tombol loceng tu, resepinya akan datang mengetuk pintu anda tu. Jadi anda tahu resipi Mak Teh dah datang. Macam tu. Okey, salam sayang daripada Mak Teh. Sampai jumpa lagi di lain siaran bersama Mak Teh. Okey, bye. Selamat berpuasa. Okey, bye. Assalamualaikum.